Ibu-ibu kita ada minat bincang. Makan yang tu. Yang tu. Dan kemudian waktu maghrib buka puasa, di sini tak ada jual kurma tu. Kurma yang kerah. Kurma tu kalau kita tepak dengan gigi, patah gigi kita dulu sebelum kurma tu. Kurma tu memang kerah tu. Kalau di Mesir dia jual dalam satu guni. Dia jual guni tu, kita beli kilo lah. Kurma tu ringan tapi kerah. Kita kena katuk dengan penumbuk. Dengan penumbuk apa, dengan apa? Dengan lesung tu. Kena katuk dengan lesung baru pecah. Tapi cara macam nak lembut apa ni tu, rupanya kita salah, bukan pergi pecahkan dulu, masukkan tu ke dalam air. Rendam dalam air. Dia buat nabiz. Buat nabiz. Nabiz ni hak Nabi minum. Tapi bukan nabiz yang jadi tuak. Nabiz ni kita hanya serendam satu malam saja. Esok pagi minum. Ataupun esok malam minum. Kita nak rendam bila? Rendam waktu pagi, bubuh dalam kurma, bubuh dalam air. Tanpa bubuh gula apa. Air kosong, 1 jam. Bubuh kurma dalam tu. Bubuh kurma dalam apa ni, setengah kilo. Besar. Jak besar tu bubuh sikit. Kemudian minum waktu maghrib. Air dia jadi manis secara semula jadi. Tu bagus. Itu diminum oleh Nabi SAW. Buat macam tu. InsyaAllah. Baik. Dan ni apa dia hukum dia orang yang berharap habisnya Ramadan. Dia kena ada semangat ni nak masuk Ramadan ni, nak berhadapan dengan Ramadan, nak tumpu dengan Quran, nak habiskan dengan sedekah, nak tarawih 20 rakaat, 3 rakaat lagi dengan witir, nak baca, nak baca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama di Mesir akan mengkhatamkan Al-Quran dan juga mengkhatamkan sirah. Kitab sirah satu mereka akan baca. Jadi cari kitab-kitab sirah. Saya cadang ibu-ibu yang kalau boleh bahasa Inggeris ataupun bahasa Melayu, bahasa Melayu lah, kita orang Melayu kan. Hak boleh bahasa Arab, baca kitab Arab. Hak yang tak boleh bahasa Arab, baca kitab Muhammad Rasulullah, karangan Syekh Martin Lee. Ada di IBDE ada jual. Cari siap kitab tu. Ni promosi ni saya tak dapat bayar apa pun ni. Promosi ada jual. Oh, ada jual kat atas. Beli kitab tu. Tu antara kitab sirah terbaik. Dia sirah Nabi yang asal daripada kitab lama kan? Ya, daripada kitab lama. Kitab Maulana Syekh Ali Jumaah puji kitab tersebut. Syekh Ali kata kitab ni antara kitab karangan yang terbaik. Bahasa Melayu. Dah diterjemah dalam bahasa Melayu. Tapi kalau yang boleh bahasa Inggeris, baca bahasa Inggeris. Namanya Muhammad, karangan Martin Lee. Tak ada duit PDF. Ada PDF pun dah buka baca lah, tapi baca PDF meremang mata-mata kan. Merembang mata nak baca. Jadi beli tu kitab tu. Ya, ada juga kata tak apa, kita bincang lagi di sini. Bincang di atas lagi dengan Ustaz Muzakir nanti. Baca kitab tu. Bagi habis 30 hari ni. Satu hari baca satu chapter. Satu chapter sampai khatam kitab tu. InsyaAllah kita gabung dua, Quran dengan Nabi SAW. Jadi hidup Quran dengan Rasulullah SAW. Martin Ling kelebihan dia tulis kitab tadi, kitab dia seolah-olah kita hidup pada zaman Nabi. Kalau baca tu dengan menghayati, seolah kita berada di tempat tersebut. Sebab tu kalau orang yang pergi ke Mekah, pergi ke Madinah, pernah pergi lawat tempat-tempat Nabi lawat, baca kitab tu lagi akan hadir perasaannya. Dia akan lebih hadir. Baca kitab. Jadikan tu rutin kita. Dan ini amalan para awliya dan para ulama di Mesir, khususnya para guru kami melakukan sedemikian. Kemudian niat untuk i'tikaf. Bapak-bapak, abang-abang, niat untuk i'tikaf 10 hari terakhir. Kalau ada mana-mana masjid yang buka untuk i'tikaf, pergi i'tikaf. Bawa beg, pergi tidur di masjid. Isteri pun tengoklah masjid mana dia pergi. Takut dia pergi bermalam di masjid lain lagi. Masjid yang baru dibina mampu. Kena pergi tengok elok, kena pergi perhati selalu. Dia nak buka puasa, pergi hantar makanan. Tu tak apa, elok. Tahu pernah kena buat sekali i'tikaf di masjid. Tak payah keluar. Keluar pergi tandah tak apalah. Tandah apa semua tak apalah. Lepas tu masuk balik dalam masjid, duduk baca Quran, wirid, zikir, baca kitab dan seumpamanya. Di Zawiyah, di pondok saya, Ramadan ni bermula 2 Ramadan sampai 11 Ramadan akan baca kitab.
Jadi ada orang yang main tidok di Zawiyah pun ada. Pakat main tidok semua. Ada lebih kurang berapa puluh orang dah. Berapa orang? 50 orang dah akan main tidok daripada seluruh Malaysia. Mereka akan main bermalam dan berkampung di Zawiyah selama 10 hari. Dulu tahun lepas saya buat 20 hari. Tahun ni buat 10 hari saja. Bagi ringan sikit sebab tahun lepas ni lepas 10 hari tu pakat duduk cepera tapi tak boleh nak balik. Nak balik segan. Dia pakat duduk juga. Dah ada buka puasa, ada sahur sekali, ada more semua dah disiapkan. InsyaAllah sekali dengan semua sekali. Dan kemudian 10 hari terakhir di pondok saya, masjid kami tak siap lagi. Masih dalam pembinaan lagi. Cuma ada 80% dah. 20% lagi yang tak siap. Jadi, tapi kalau ada keizinan, insyaAllah ataupun elok sikit, kami dah cuci dah baru ni waktu Syekh mai. Kemudian 10 hari terakhir saya akan iktikaf dalam masjid. Saya akan duduk dalam masjid tu 10 hari. 10 hari tu tak keluar lah. Duduk dalam masjid saja sama dengan ni lah santri-santri. Dia akan tidur dalam tu. Lepas tu akan baca kitab, wirid, zikir semua dalam tu. Baca Quran semua sekali. 10 hari terakhir. Nak bagi hidup suasana tu. Dan kita dah halang duduk di pondok dah. Pondok lah tempat untuk nak beramai pun. Kalau tak ada masjid apa kita nak buat payah. Ini dah ada tempat kita sendiri, jadi kita buat sendirilah. Jadi saya akan buat itu seperti mana yang guru-guru kami buat. Maulana Syekh Yusri pun macam tu. 10 hari terakhir cuti. Dia doktor. Dia ada klinik dia. Syekh Yusri ada klinik dia sendiri. Dan kemudian dia akan cuti, dia akan tidur bersama dengan kami dalam masjid beliau. Masjid tu bawah rumah dia aja. Dia akan tidur situ dan kemudian iktikaf bersama dengan kami dan baca kitab waktu tu. Biasanya kami akan khatam kitab adab sulukil murid ataupun khatam kitab doa istighasah disyarahkan oleh beliau. Dan ada kitab-kitab lain lagi lah. Terus, apa hukum orang yang berharap cepat habisnya Ramadan? Terus, sikit lagi. Hukumnya adalah haram. Telah dinakalkan daripada Imam Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah bahawa beliau mengatakan jika seseorang berharap cepat berlalunya Ramadan, maka ianya termasuk dosa besar. Kata Al-Imam Al-Amir, kemungkinan dimaksudkan dengan perkara sedemikian jika dia membenci dengan ibadah yang dilakukan pada bulan Ramadan. Dan perkara sebegini dibimbangi juga kepadanya kufur. Boleh jadi kafir. Bukan zakat dosa besar, malah boleh dibimbangi jadi kafir. Kalau orang tu benci dengan ibadah pada bulan Ramadan, itu banyak sangat ni nak kena buat ni. Terus, soalan yang keempat, apakah hukum memberikan makanan kepada orang yang bukan Islam di siang hari pada bulan Ramadan? Ni khusus kepada peniaga-peniaga ni macam mana ni? Buka bazar Ramadan, orang bukan Islam pun pergi beli juga. Ni macam mana? Betul. Tapi yang ni kita dah di luar daripada kawalan kita lah. Lepas tu sepatutnya kedai kita buka tu janganlah terlalu awal sangat. Jangan terlalu awal sangat. Ni buka pukul 2 dah buka dah. Pukul 3 dah buka dah. Pukul 3 tu kalau kata orang bukan Islam yang beli dah memang dah jelas-jelas dah dia akan memang makan pada waktu tu. Faham? Jadi soalan kita membantu dia untuk dia makan. Untuk dia makan pada waktu tersebut. Kalau orang Islam yang beli, kita boleh husnuzan, mungkin dia akan simpan pada waktu buka puasa. Faham? Tapi kalau orang bukan Islam yang beli, ni yang jadi masalah. Karena kemungkinan dia tidak puasa, memang dia tak puasa pun. Kecuali dia pun kata saya pun nak berlatih puasa juga. Macam dia pun buat konten dalam Facebook tu lah, dalam Instagram, TikTok semua tu. Dia kata buat konten kata kami pun nak tiru orang Islam puasa, try tengok puasa. Pukul 10 jam dah. Sebab tu kata rupanya fadilat para ibu ayah kita didik kita untuk puasa sejak pada kecil seperti yang dianjurkan oleh Rasulullah. Sebenarnya bukan senang puasa ni. Tak senang. Sebab orang yang tak pernah puasa, bila dah dewasa dah baru dia nak puasa, rupanya susah. Pukul 8 pagi dah kering dah tekak. Pukul 10 pagi dia rasa macam dehidrasi dah. Dia jam dah ada teruk ni. Hak kita ni boleh siap boleh main bola lagi. Budak-budak kalau di tahfiz boleh main bola lagi. Boleh berlari-lari merata tapi puasa. Jadi dia masuk jamban tapi tak ada hayak tu lah. Macam Wildan tu buat selalu. Sila. Jadi apa hukum dia? Jawapan dia Al-Imam Al-Jurdani rahimahullah menakalkan Al-Imam Abdullah Asy-Syarqawi rahimahullah mengatakan hukumnya adalah haram membantu golongan bukan Islam pada siang Ramadan melakukan perkara yang diharamkan. Tu dia. Soalnya kita membantu dia melakukan yang diharamkan. Bagi golongan muslimin, yang diharamkan bagi golongan muslimin seperti makan dan minum pada siang hari, sekalipun mereka sebagai tetamu di rumah kita pada siang hari tersebut. Tamam.
Soalan kelima. Jadi macam mana nak buat nak bagi elok daripada masalah tersebut? Takkan kita nak halang mereka beli daripada pembeli. Habis tu kata nanti kalau kedai pasar raya pun sama juga. Kalau jual ayak, mereka main beli ayak tin. Tu pun sama juga tu. Tak, kita kata hak yang makanan yang tidak tersedia dengan lama, hak yang tu kena bagi hati-hati sikit. Tapi kalau makanan macam tin dan seumpamanya, kita kata boleh jadi dia tidak makan pada waktu tu. Boleh dia makan selepas tu. Memang. Jadi yang kita sediakan depan mata dia. Jadi macam ayak apa ni, teh air ikat tepi. Tu memang jelas-jelas tu. Ikat tepi dia tak boleh simpan sampai pukul 7 malam. Kita pula jual ayak pula. Ayak tu pukul 3 petang buka dah. Tak mesti kena buka 3 petang. Dia tahu bukan tahu. Nak kena bancuh lagi apa semua kali. Kata. Tak, yang tu sebenarnya tu alasan sebenarnya. Alasan kita untuk kita mudahkan kerja kita. Sebab apa? Sebab kita meniaga dulu sebelum tahu hukum. Orang dulu tahu hukum dulu baru meniaga. Orang lah pergi meniaga dulu, tahu hukum, dia nak cari macam mana nak bagi dia bagi betul. Itu masalah orang kita. Patutnya dia mengaji dulu, bukan pergi meniaga dulu. Ni tak, pergi meniaga dulu, lepas tu tahu hukum, lepas tu dia nak marah kat ustaz. Ustaz menyusahkan kami ni. Kami nak buka pergi orang. Awak pergi duduklah kat kedai tu, tak apa lah. Tak payahlah jual lagi. Mesti kena buah ayak air pada pukul 3 petang. Air tu akan hancur. Ayak ni tak sedap lah. Kalau nak betul yang bagi sedap, ikat tepi. Lagi 5 minit nak masuk maghrib tu, baru ikat tepi sedap. Faham? Tak, tapi dia akan cari alasan juga. Dia akan bagi tahu begini. Sebab apa? Sebab untuk kesenangan dia, untuk kemudahan dia. Macam tu. Lepas tu yang kena ambil yang tibar benda tu. Faham? Saya pergi kedai, pergi beli dengan mak saya tu. Berapa tahun yang dulu lah. Pergi beli baju. Dekat kedai jual baju. Pergi kedai jual baju lah kan. Baju Melayu pergi beli. Pergi beli. Dah beli dah. Balik-balik pakai. Dah tempat di kedai tak ada tempat tukar. Fitting room tak ada. Balik-balik rumah try. Kecil. Kecil-kecil saya pun pergilah tukar balik. Abang kata nak tukar balik. Tukar ni bukan tak mau. Cari hak lah anda saiz lah. Nak cari hak ada saiz. Pergi cari saiz pun tak ada. Dah lah baju hak kita beli tadi kecil. Kita minta saiz tak ada. Lepas tu kita nak buat macam mana kita kata. Dia kata tak boleh buat apa. Takkan tak boleh buat apa kata kita bukannya tak mau baju ni. Kita nak tukar. Dan masalah dia kedai pula tak ada. Jadi saya nak buat macam mana? Tak boleh buat apa dia kata. Dia kata ni hukum apa ni? Ni ambil mana ni kata. Niaga macam mana ni? Dia ada lagi masalah apa ni, khiyar apa semua sekali kan. Khiyar majlis. Maksudnya tu masih lagi dalam khiyar syarat. Yang kita boleh lagi bersyarat dengan masalah pembelian kita tadi. Benda kalau dah tak ada macam mana? Bukan saya tak mau. Saya pergi pitih saya kata saya tak mau baju ni. Rupanya tak sedap pakai. Bukan masalah kita tu. Sebab kamu tak tengok dulu dia punya material dia. Tak, sekarang ni bukan saya tak mau. Saya nak baju yang saiz saya. Tapi masalah saiz tak ada. Dia kata tak boleh. Tengok ni, saya tulis dah. Ni tulis ni syarat mana ni? Hukum mana? Ambil. Meniaga dulu sebelum mengaji. Masalah ni. Meniaga dulu sebelum mengaji. Dan dia takut kalau kata orang tak ambil baju tu, maksudnya dia akan rugi. Baju RM4 je pun. Tapi dia akan rasa rugi semua waktu tu. Ni orang buat kerja haram dan tak ada berkat. Tak ada berkat. Dan saya tak masuk kedai tu sampai lah. Jejak pun tak kedai tu. Dan saya rasa kedai tu dah tutup dah lah. Kedai tu tak ada dah. Ada yang kedai tu. Tak ingat lah. Kat Kuala Nerang tu. Sebut pergi kan. Saya kata depan-depan dia. Saya kata ambil mana hukum ni. Pergi mengaji dulu lain kali. Kata jangan duk buat macam ni. Bukan punya orang tak mau beli kata. Masalah dia hampa tak ada barang yang nak disediakan. Lepas tu hampa paksa orang suruh ambil juga barang yang macam tu. Mana boleh kata. Ini kata masalah orang zaman lah. Orang dulu mengaji dulu sebelum niaga. Faham? Ada seorang lelaki mai jumpa dengan Imam Muhammad bin Hasan Syaibani. Minta untuk Imam Muhammad bin Hasan Syaibani. Siapa Muhammad bin Hasan Syaibani? Murid Imam Abu Hanifah. Minta untuk beliau tulis kitab tentang zuhud. Boleh tak tuan guru tulis kitab tentang zuhud? Dia tulis kitab apa? Tulis kitab muamalat. Tulis kitab bab jual beli. Lepas tu orang tanya, macam mana kami minta kitab zuhud. Kenapa Syekh tulis kitab muamalat? Dia kata kalau siapa boleh jaga hukum hakam dengan muamalat ni, dia akan jadi zuhud.
Itu zuhud yang sebenar. Kalau tak jaga yang tu, no? Bak hukum hakam dia kau ni kena mengaji sungguh-sungguh. Dah tahu dah hukum hakam dia tu. Jamu orang makan yang bukan Islam pada waktu siang hari, maka hukumnya adalah seperti kita membantu dia buat yang haram. Hukum dia haram. Jadi macam mana kita nak buat? Kena jaga. Tengok balik makanan apa yang kita jual pada waktu tersebut. Baru tengok kondisi dia. Macam tu juga jual baju, jual pakaian dan seumpamanya. Jual baju dalam, boleh tak? Buka kedai jual baju dalam. Boleh, tak ada masalah. Kerana baju dalam biasanya orang pakai dalam. Betul? Cuma masalah dia apa ni, duk panjang gambar tu lah masalah tu. Masalah kat orang duk lalu tu lah. Tapi tak gambar tu separuh bogel tu. Tak perlu pun letak gambar tu, letak patung tak apa lagi. Kan? Lepas tu tak baju dalam tu. Baju dalam boleh tak? Baju dalam tak ada masalah kerana dia pakai dalam. Faham? Tapi kalau bikini, boleh tak jual? Tak, bikini biasanya orang tak pakai dalam. Orang akan pakai dekat depan orang. Di mana-mana tempat yang dia akan pergi. Kecuali kalau orang tu kata, nak saya pakai untuk suami saya. Memang suami saya kata dia minat tengok saya pakai bikini lah rumah. Tak apa itu. Itu lain kalau dia beli pun. Jadi pakaian yang macam tu kadang-kadang yang macam pakaian yang menjolok mata dia jual contohnya. Jenis skirt kecil-kecil pendek, yang baju-baju yang dipakai waktu majlis-majlis makan malam dan seumpamanya yang buka aurat. Yang tu pakaian tadi berlaku syubhat pada penjualannya. Kenapa? Kerana biasanya orang akan pakai dan akan buka aurat depan orang. Kita bantu orang tadi untuk buat maksiat. Tapi kalau kata pakaian tadi dipakai bukan dengan tujuan macam tu, maksudnya penggunaan dia satu sudut saja. Orang tak pakai baju dalam apa ni dengan seluar dalam tu pakai pergi tempat kerja. Kecuali dia pakai dalam. Lepas tu luar dia pakai baju. Yang tu tak ada masalah, jual baju macam tu tak ada masalah. Dhabit tu kena tengok dan kena perhatikan dengan baik. Baik terus. Ya. Tapi kalau yang kita berjual bulan Ramadan ni, macam mana tu? Kalau kita jual lauk, tapi kan kita siap-siap pack lah. Ya. Selalu memang 3.5 lah kita akan letak makanan kan. Ya. Tu saya tengok, saya lebih berpandangan, makanan yang boleh tahan sampai buka puasa, kita boleh ihtimal lagi. Maksudnya makanan tu tahan sampai buka puasa. Maksudnya macam makanan yang kita masak dari nasi contohnya, ada lauk yang boleh simpan sampai buka puasa. Faham? Jadi kalau orang Islam beli pun, kalau eloknya lagi kita pesan kata, yang ni jangan makan waktu siang-siang ni. Makanlah nanti waktu maghrib lagi. Pesan saja cukup dah. Hatta bukan Muslim sekalipun. Jadi makan nanti buka maghrib lagi, kita pesan je kat dia. Dia ada pesan dah maksudnya. Jangan makan waktu kita. Maksudnya tak bantu dia untuk dia makan waktu tu. Jualan untuk berbuka puasa. Dah, boleh. Boleh. Boleh juga tu. Ya, elok. Yang kita pun tulis dah memang tu bazar Ramadan. Bazar Ramadan maksudnya bazar untuk jual waktu buka puasa. Okey, kalau orang jual macam tu contohnya kan, kalau kata dia beli makanan ni. Makanan tadi pula makanan yang boleh tahan sampai ke waktu maghrib. Tapi kalau macam saya sebut di ayat-ayat teh air kat tepi semua tu, yang tu memang susah untuk kita nak jual pukul 3.30 tu. Daripada 3.30 dah start dah, biasanya orang tak akan jual waktu tu. Orang akan jual makanan-makanan yang bersifat tahan macam gulai, sambai apa semua tu, itu mungkin dia akan jual. Itu masih tersambung lah dalam bab tersebut. Masih lagi dikira sebagai orang tadi tidak akan makan pada waktu tersebut, insya-Allah. Tamam? Husnuzan. Ya. Ubah kereta. Ubah kereta nak kereta PU. Ubah kereta Zahid kan? Mana kereta tengok? Nombor apa ini memang. Honda Jazz PMR 1042. Dah baik. Baik, sila baca. Soalan kelima. Jika seseorang bermusafir ke suatu tempat yang berbeza matlaknya dan didapati... Apa dia matlak? Cuba tengok sini. Matlak ni apa dia? Tolong ubah yang pandai ubah. Syarimi yang pandai lah. Untuk Ustaz Zakwan lah. Dhabit matlak. Apa dia matlak? Tengok di bawah matlak. Menurut Al-Imam Al-Ulama Sayyid Ahmad bin Umar Asy-Syatiri rahimahullahu ta'ala, wafat 1360 Hijri, di dalam Fatwa Asy-Syatiri muka surat 32,
واتحاد المطالع أن يكون طلوع الشمس أو الفجر أو الكواكب أو غروب ذلك في محل آخر واختلافها أن يكون متقدما على مثله في محل آخر أو متأخرا عنه. Tamam. Saya tak terjemah dah. Lupa terjemah. Wattihadul matali' an yakuna tulu'us syamsi aw al-fajri aw al-kawakibi aw ghurubu zalika fi mahallin akhar. Maksudnya nak tahu kata matali' ataupun terbit, nak tahu kata tempat tadi bersama matlak. Matlak ni istilah kepada terbitnya fajar ataupun terbitnya matahari ataupun terbitnya bintang ataupun terbenamnya matahari ataupun bintang yang pada fi mahallin akhar wa ikhtilafuha an yakuna mutaqaddiman ala mithlihi fi mahallin akhar atau mutaakhiran anhu. Jadi nak tengok dia ni sama ke tidak matlak, tempat keluar bintang tadi ataupun matahari tadi, dia punya masa dia sama dengan yang berhampiran. Jadi dia panggil ittihadul matlak. Dia panggil tempat keluar bulan matahari tadi sama. Contohnya orang yang duduk di Sungai Petani, kita subuh ke apa di sini? 6.20 contohnya. Jadi kalau start berapa? Dia kurang no? Dia maksud dia kurang daripada Sungai Petani ke? Ha? Dia kurang ke? Kurang lagi kan? Maksudnya sini atas sikit. Dia lewat sikit. Maknanya bila lewat sikit, kita ni dikira tidak ittihad matlak sebenarnya. Pada sudut detik tadi ni. Walaupun kita kata hanya beza 1 detik, 2 detik saja. 1 detik, 2 detik maksudnya masih, ataupun 1 minit, 2 minit masih lagi dikira matlak yang sama. Maksudnya matahari itu keluar dan kemudian naik, orang harus tak nampak dulu contohnya. Nah, dan kemudian barulah orang kat belah Sungai Petani ni nampak pula dalam masa lebih sikit, dalam 1 minit, 2 minit baru nampak pula matahari tadi. Faham tak? Itu. Jadi itu dipanggil apa tu? Dipanggil, kalau kata sama tempat keluar tu, matahari tu sama keluar dan masa dia sama, maka dipanggil ittihadul matlak. Tempat terbitnya sama, masa terbitnya sama. Tapi kalau lambat sikit, beza masa, maka waktu ketika tersebut dikira berbeza. Berbeza pada matlak. Tu tengok lagi. Dan didapati terus. Tengok dia kata sini, tengok. Dia kata qala fi busyral kalam, tengok dalam disebut wala yumkin ikhtilaful matali' fi aqalli min 24 farsakhan. Tidak mungkin berbeza matlak. Maksudnya mesti satu matlak. Kalau kata kurang daripada 24 farsakh. Berapa 24 farsakh? Sama dengan berapa kilo? Lebih kurang dalam 267.12 kilometer. Jadi kalau dalam jarak tempat terbitnya matahari tadi dengan 267 kilometer dalam tempoh tu, maksudnya daripada Kedah sampai ke Perak di Ipoh, ini masih matlaknya satu. Lingkungan tu maksudnya. Lingkungan tu maksudnya matlaknya satu. Boleh faham kan? Tu. Walaupun kita beza sikit 1 minit, 2 minit, 3 minit, itu beza, tapi sebenarnya matlaknya satu. Boleh? Terus. Sebab tu kita daripada Kedah sampai ke Johor, beza kita berapa minit saja untuk subuh. Betul tak? Paling-paling lewat pun 15 minit. Betul? Hanya banyak masa tu saja. Jadi maksudnya kita semua satu matlak. Jadi sebab tu Malaysia satu Malaysia. Satu Tanjung lah. Sabah Sarawak tak, matlak dia lain lah. Sebab tu masa dia lain. Sebab tu tengok penting kerajaan yang ada ahlul halli wal aqdi. Maksudnya pihak yang berwajib, yang sentiasa melakukan kerja mereka untuk tengok benda tersebut. So, kalau kata kita nak hidup seorang-seorang kita, kita nak hidup seorang-seorang kita boleh buat semua benda tu. Waktu semayang nak kira sendiri, Zuhur lagi nak kena kira pula, Maghrib nak kena kira pula, Isyak nak kena kira pula sendiri. Tu dia, mampu. Lepas tu waktu Maghrib pula nak kena tengok, duduk tepi pantai dulu, tengok macam sampai habis Syafaq Ahmad. Dia kata baru masuk Isyak. Contoh, saya pernah duduk tepi pantai, memang tengok betul-betul Syafaq Ahmad tu hilang. Dengan tengok waktu Maghrib masuk, waktu Isyak, azan Isyak, maksudnya ada lagi sebenarnya kita azan Isyak masih lagi, Syafaq Ahmad tu masih ada sikit-sikit. Tu ada lagi sikit-sikit lagi. Kalau kita fikir dia kena habis, yang tu kosong.
Dan bila nampak memang sungguh. Dalam berapa minit je. Sikit sangat je beza. Sikit sangat. Tengok nak sikit nak habis. Habis azan tu habis merah tu. Bezanya macam tu, tapi dimaafkanlah. Tu dimaafkan. Boleh faham? Karena kalau ikut dengan pandangan yang qadim, semayang maghrib ni dengan isyak, maghrib ni sikit sangat masa dia. Maghrib ni masa dia ambil wudu, kemudian semayang sunat, kemudian semayang maghrib, kemudian semayang sunat, habis terus waktu maghrib. Baik. Itu pandangan yang jadid, minta maaf. Itu pandangan jadid, bukan pandangan qadim. Pandangan jadid, tapi yang kita pakai pandangan qadim. Terus, jika seorang, muka soalan 5. Kita baca sampai 12.30 kita berhenti. 12.30 boleh kah? Boleh tak? Sila cepat. Jika seseorang bermusafir ke suatu tempat yang berbeza matlaknya dan didapati ahli negeri tersebut masih berpuasa atau belum berpuasa, maka bagaimanakah tindakan seseorang tersebut sedang di tempatnya berbeza dengan tempat yang dia tiba? Ni kalau orang ni pergi ke tempat yang beza matlak. Contoh beza matlak sebenarnya. Kita dengan Thailand contohnya. Kita dengan Thailand. Beza matlak. Kita pergi ke Thailand, tengok-tengok orang Thailand puasa. Kita tak puasa lagi. Macam mana kita nak buat? Ataupun kita pergi ke Thailand, orang Thailand dah raya. Kita tak raya lagi. Hak ni ikut mana satu? Ni maksud dia. Tapi kalau kita pergi ke Johor, dah tentu dah satu matlak. Tiba-tiba aja orang Johor puasa dulu, raya dulu. Pernah berlaku tak ni? Pernah berlaku dalam masalah perbezaan matlak ni. Sebelum berlakunya ittihad pada matlak dalam masalah falak, dibincang dalam kerajaan kita, dan kemudian baru disatukan. Sebelum ni pernah berlaku masalah tersebut. Baik. Tu ada semalam ada orang tanya, macam mana kalau kata ada satu jemaah ni dan dia ada guru yang dia ni pakar falak, dan dia tengok-tengok rupanya anak bulan dah nampak. Kemudian yang satu lagi pihak kerajaan keluarkan fatwa kata tak ni lagi. Tak nampak lagi. Jadi kita akan puasa pada hari sekian. Dia pun nampak patutnya hari Khamis. Tak, kita kata hari Jumaat baru puasa. Contohnya macam nak ikut mana satu. Orang yang duduk dengan guru dia masuk dalam masalah kita bincang tadi. Dia nampak dia wajib. Dia wajib puasa sebab dia nampak dan dia ada ilmu. Baik, tapi dia wajib tak suruh orang lain ikut dia? Tak wajib. Ya, wajib tak suruh orang ikut dia? Tak wajib. Baik, terus. Al-Imam Syarqawi rahimahullah mengatakan, jika seseorang bermusafir dari tempatnya kepada tempat yang lain yang berbeza matlaknya, lalu dia mendapati ahli negeri tersebut masih berpuasa atau sudah berhari raya, maka diwajibkan kepadanya bersama dengan ahli negeri tadi pada awal bulan atau akhir bulan. Ya. Jadi awal bulan dengan akhir bulan kena sama dengan ahli negeri tadi. Pada awal bulan dengan akhir bulan. Jadi kalau awal bulan dia pi tengok-tengok orang negeri tadi sedang berpuasa, maka dia kena puasa. Walaupun dia di negeri dia tak puasa lagi, dia pipi tengok orang tu puasa, dan tu masih awal bulan. Awal bulan lah, tengah bulan takkan tak puasa lagi. Nak main dalam matlak apa lagi? Ni dah 15 hari bulan dah. Dia pipi tengok ahli negeri tu tak puasa. Ui, dia kata tak jumpa matlak lagi ke depan ni? Tak keluar anak bulan ni. Ada tempat tu dia bincang awal bulan dengan akhir bulan je. Tengah bulan tak selalu bincang. Tengah bulan memang semua orang puasa dah waktu tu. Faham? Diwajibkan kepadanya bersama dengan ahli negeri tadi pada awal bulan atau akhir bulan. Karena akhir bulan pun sama juga kemungkinan dia 30 hari. Negeri tadi 29 hari je. Ini kerana dia telah menjadi sebahagian daripada ahli negeri tersebut. Jadi kena ikut pada awal bulan ataupun akhir bulan. Jadi maknanya kalau dia pergi negeri tadi, tengok orang negeri tadi dah puasa, dia tak puasa lagi, dia kena puasa. Dia pergi negeri tadi, tengok orang dah raya, dia tak raya lagi, dia kena raya. Dia kena raya, tapi dia tak cukup hari contohnya. Dia baru 28 hari. Daripada 29 dah. Dia pergi tengok daripada, dan kena qadha hari itu. Dia kena raya dan dia kena qadha. Faham? Dia kena raya dengan negeri itu, dan dia kena qadha balik hari tersebut. Kalau dia duduk negeri sini lah, tak raya lagi, tapi dia kata aku nak ikut Johor. Dulu kan Johor pernah raya awal kan? Ya. Dia nak raya ikut Johor. Boleh tak? Tak boleh. Dia bukan orang Johor. Dia bukan orang Johor, maksudnya bukan duduk di Johor pada waktu tu. Dia duduk di negeri mana? Dia pergi Johor lah waktu tu. Pergi Johor, naik apa ni, kereta pergi ke Johor. Kalau puasa dia dah cukup 29,
Tak payah qada. Tak payah qada. Kalau puasa dah cukup 29 hari, maksud sebab dalam bulan ada 29 hari. Maksudnya dia puasa dah sebulan. Faham? Yang masalah kalau dia puasa 28 hari. Dia baru puasa 28 hari, pipi negeri itu dah raya. Maksudnya negeri itu dah 29 hari. Dia tak cukup sehari. Tak boleh. Tapi kalau dia 25 hari, negeri itu 29, tu lagi pelik tu. Dia baru 25 hari, negeri itu dah 29. Lebih 4 hari ni. Negeri mana ni? Terima kasih. Baik. Terus. Di sini perlu dijelaskan dengan lebih lanjut tentang permasalahan tersebut. Kata Al-Imam, Masalah ni menarik, no? Masalah ni menarik, dengar bagi elok-elok dan baca bagi faham elok-elok. Terus. Kata Al-Imam Al-Jurdani rahimahullah, misal muwafaqah orang tersebut dengan ahli. Muwafaqah ni berserta maksudnya, bersama. Misal muwafaqah orang tersebut dengan ahli negeri itu pada puasa di awal bulan adalah seperti dia bermusafir daripada Dimyat. Dimyat ni nama negeri di Mesir. Saya ambil contoh ni Imam Jurdani sebutlah. Dimyat ni maksudnya negeri di utara Mesir. Minta maaf. Dimyat di mana? Utara kan? Utara ke Ustaz Zakwan? Dimyat tu belah mana no? Dengan utara. Utara. Naik ke atas. Dia sebelah dengan Iskandaria. Kan? Dekat di atas tu. Ya. Di belah utara Mesir. Terus dia bermusafir daripada Dimyat pada hari terakhir bulan Sya'ban dalam keadaan tidak berpuasa kerana tidak melihat anak bulan di sana. Di Dimyat tak tengok anak bulan. Terus bila mana dia sampai pada hari tersebut ke Qahirah, dia mendapati ahli Qahirah sedang berpuasa kerana mereka melihat anak bulan, maka hendaklah dia mengikuti ahli negeri tersebut serta mengqadhakan semula hari tersebut jika dia berhari raya bersama ahli Qahirah. Ya. Jadi dia tak puasa. Dia main tu lah kena tak puasa. Main-main tengok orang Qahirah puasa. Jadi ini menjelaskan kepada kita bahawa Mesir dulu antara Dimyat dengan Qahirah tidak sama matlak. Sama? Dan jarak dia beza lebih daripada 200 km. Lebih daripada 260 km jarak dia. Dari 300 lebih. Di Dimyat di 300 lebih ke atas. Jadi sebab tu dia beza matlak. Itu dulu beza matlak. Sekarang tak dah. Sekarang dah satu matlak. Jadi orang Qahirah puasa, orang Dimyat pun puasa sama dengan orang Qahirah juga. Sama je. Sama? Beza waktu macam kita lah. Dia macam Johor dengan Kedah lah. Macam tu. Terus namun jika dia pulang ke Dimyat semula sebelum hari raya, maka dia akan bersama dengan ahli negerinya berpuasa pada akhir bulan tersebut. Jadi dia tak perlu qada. Kalau sebelum hari raya, dia patah balik semula ke Dimyat. Jadi maknanya orang Dimyat akan puasa sama macam dia jugalah. Semua akan puasa macam dia jugalah. Jadi dia tak perlu lagi qada puasa tersebut. Kerana orang di Qahirah dah raya, orang di Dimyat masih lagi duk puasa lagi. Dia patah balik dan puasa bersama dengan orang Dimyat pula. Maka waktu tu tak perlu lagi dia qada kerana cukuplah hari dia 29 ataupun 30 hari itu. Terus misal muwafaqah. Misal muwafaqah orang tersebut dengan ahli negeri itu pada belum berpuasa pada awal bulan adalah seperti seseorang melihat anak bulan di Dimyat, maka pada pagi hari tersebut dia berpuasa, kemudian dia bermusafir ke Qahirah. Ni kalau kata dia ni terbalik pula. Dia nampak anak bulan di negeri dia. Dia musafir pergi ke negeri yang tak tengok anak bulan. Negeri itu pula tak puasa. Tu macam mana nak buat? Setibanya di Qahirah, dia mendapati ahli Qahirah masih belum berpuasa kerana mereka tidak melihat anak bulan. Ya. Maka di sisi Al-Imam Ar-Ramli rahimahullah, hendaklah dia berbuka puasa bersama dengan mereka dan tidak diwajibkan baginya mengqadhakan puasa jika dia berpuasa bersama dengan ahli Qahirah sebanyak 29 hari. Ya, nampak tak? Jadi kalau ikut pandangan ni, Imam Ramli kata, kalau kita dah puasa di negeri kita, dah nampak anak bulan, kita pun pergilah ke negeri yang satu lagi. Pipi negeri itu tak puasa lagi sebab tak nampak anak bulan. Maka Imam Ramli kata apa tadi? Tengok dia sebut apa? Maka hendaklah dia berbuka puasa bersama dengan mereka dan tidak diwajibkan baginya qada puasa tadi kalau dia duduk sampai selesai Ramadan di sana. Jadi kalau selesai Ramadan, maknanya dia akan puasa bersama dengan ahli negeri itu sampai habis. Jadi mereka sudah tentu akan puasa lebih sama ada 29 ataupun 30 hari. Ya tak? Mana ada orang puasa 28 hari. Dia akan puasa 29 ataupun 30 hari. Dia akan pergi situ. Boleh nampak? Bersama dengan ahli Qahirah sebanyak 29 hari. Di sini
Di sini terdapat teka-teki fikih. Teka-teki ni ada teka-teki fik. Apa dia? Seseorang yang melihat anak bulan pada malamnya tetapi keesokannya dia berbuka puasa. Ni teka-teki dia. Kalau orang tanya kita, apa dia masalah orang ni nampak anak bulan tapi esok pagi dia buka puasa? Ni masalah dia. Faham? Jadi balik boleh lah teka-teki kat tok lelaki kita. Nak tanya kat abang. Apa dia yang orang tengok anak bulan tapi esok dia tak puasa? Lelaki dia kata, nah ya, perempuan haid. Perempuan haid. Itu jawapan lagi senang. Malam tengok anak bulan, esok buka puasa. Kenapa? Kerana dia haid. Hak tu paling senang lah tu, no? Jawapan paling senang. Yang kedua, hak ni lah cerita dia. Kalau lebih orang bagi perinci lagi, iaitu orang yang dia nampak anak bulan dan dia wajib puasa, maksudnya kalau kata kita lebih perinci soalan ni. Orang ni dia tengok anak bulan, dia wajib puasa pada esok hari tapi dia buka puasa. Jadi kalau orang perempuan haid dia tak buka puasa. Itu sebab dia tak wajib. Soalan kita hak teka-teki tu kena tambah sikit. Hak ni pun kena tambah juga ni. Seorang yang wajib berpuasa dan melihat anak bulan pada malamnya tetapi keesokannya dia berbuka puasa. Siapa dia? Yang tadi keadaannya. Dia puasa di negeri dia sebab nampak anak bulan, dia musafir ke negeri yang tak tengok lagi anak bulan dan tak nampak anak bulan dan mereka tidak puasa, maka dia berbuka puasa pada esok harinya. Ikut pandangan siapa? Imam Ar-Ramli. Imam Ramli radhiyallahu anhu. Contoh lagi misal muwafaqah, manakala di sisi Al-Imam Ibn Hajar rahimahullah, dia tidak perlu berbuka puasa. Ikut Imam Ibn Hajar. Ibn Hajar mana ni? Ibn Hajar Al-Haytami Al-Makki Al-Syafi'i, pengarang Tuhfatul Muhtaj. Imam Ibn Hajar kata apa? Dia tidak perlu berbuka puasa. Tak perlu buka puasa. Ini kerana Ini kerana puasanya tersebut dilakukan dengan sandaran yang kuat, iaitu yakin melihat anak bulan di negerinya. Maka tidak harus baginya bercanggah dengan keyakinan tersebut, hanya semata-mata tiba di tempat yang lain. Ya, dia kena pegang dengan pandangannya. Jadi sebab dia nampak anak bulan ataupun dia mengikuti pandangan orang yang dia percayai melihat anak bulan, maka dia tidak perlu buka puasa. Tekalkan dengan puasa tersebut dan kemudian terus dengan ahli negeri tadi. Cuma nanti masalah dia, kalau dia puasa 30 hari, dia akan jadi 31. Faham? Dia kena jadi 31. Baik, boleh tak dia buka puasa pada hari 31 sebab dia kata saya dah puasa dah? Tak boleh. Kenapa? Kerana dia dah jadi ahli negeri itu. Ini orang yang puasa 31 hari. Faham? Kalau duduk negeri itu, jadi dia akan puasa. Orang negeri itu puasa 30 hari. Contohnya. Maka dia kena tambah 1 hari lagi puasa juga. Kalau dia nak selamat, dia terbang baliklah kampung dia. Untuk dia puasa sama dengan orang di tempat dia yang dia tengok. Terus misal muwafaqah orang tersebut dengan ahli negeri itu pada puasa di akhir bulan adalah seperti seseorang. Tadi semua puasa awal bulan, no? Tadi semua puasa awal bulan dan juga ada negeri yang dia masuk, negeri tadi tak puasa lagi, dia dah puasa dah. Ataupun dia tak puasa lagi, masuk negeri orang tu dah puasa. Ataupun dia puasa masuk negeri orang tak puasa. Faham, no? Dua keadaan tadi. Tu pada awal bulan, ni pada akhir bulan pula. Akhir bulan contoh macam mana? Seperti seseorang bermusafir dari Dimyat ke Qahirah pada hari yang ke-30 Ramadan dan dia tiba pada malamnya. Dia mendapati ahli Qahirah baru berpuasa selama 29 hari sahaja dan mereka tidak melihat anak bulan Syawal. Maka diwajibkan baginya berpuasa dengan mereka pada esok harinya. Ini kerana dengan perpindahan tersebut menjadikan dia sebahagian ahli negeri tersebut, dan ini adalah pandangan yang asal. Tengok, jadi dia puasa berapa hari? 31 hari. Dia dah puasa 30 hari. Dia pergi ke Qahirah, orang Qahirah baru 29 hari. Dan orang Qahirah pula tak nampak anak bulan. Jadi dia pun akan puasa 30 hari esok tu, dia pun kena tambah juga sehari. Benda dia kena tambah. Faham? Jadi berdasarkan pandangan ini pandangan yang asah, no? Yang asah maksud dia kena tambah sehari puasa. Berdasarkan pandangan ini, asah ni makna dia apa dia? Pandangan yang paling kuat di antara yang kuat. Kerana pertentangan pandangan ni kuat dengan kuat, dan yang paling kuat dipanggil asah. Ini istilah dalam mazhab. Terus, berdasarkan pandangan ini disebabkan perpindahan tersebut menjadikan dia termasuk ahli negeri tersebut, maka berdasarkan illah itu illah ni maksudnya sebab, no? Berdasarkan illah itu mewajibkan baginya qada hari tersebut walaupun dia telah berpuasa di negerinya selama 30 hari. Ya. Jadi macam mana ni? Berdasarkan pandangan ini disebabkan perpindahan tersebut menjadikan dia termasuk ahli negeri tersebut, maka berdasarkan illah itu mewajibkan baginya qada
hari tersebut walaupun dia telah berpuasa di negerinya selama 30 hari. Ya? Ya, tu nak tengok balik ni. Yang mana ni? Dia mendapati ahli khairah baru berpuasa selama 29 hari sahaja. Dan mereka tidak melihat anak bulan Syawal. Pada esok harinya itu kerana dengan perpindahan tersebut, baik. Dan berdasarkan pandangan ini, disebabkan perpindahan tersebut menjadikan dia termasuk ahli negeri tersebut, maka berdasarkan illah itu mewajibkan baginya qada hari tersebut walaupun dia telah berpuasa di negerinya selama 30 hari. Jadi kenapa? Dia puasa dah 30 hari di negeri dia. Tamam? Tapi dia dikira macam qada balik sebab dia duduk di negeri yang 29 hari. Dan seolah-olah macam dia bukan puasa 31 hari sebenarnya. Seolah macam dia qada balik saja puasa. Kenapa? Kerana dia dah masuk negeri yang puasa 29 hari. Ya. Boleh? Atau kalau kata dia masuk dalam situasi yang lain, dia dah puasa 30 hari di negeri dia. Dia sampai di negeri yang satu lagi puasa 29 hari saja. Kemudian depa raya. Puasa 29 hari je. Dan kemudian depa raya. Ini tak perlu qada sebab dia dah puasa 30 hari. Tak apa. Dia puasa 30. Dia puasa lagi, ya. Puasa dia tu jadi puasa Puasa qada. Disebabkan kenapa? Kerana negeri itu hanya 29 hari. Kerana dia dah jadi ahli negeri itu. Kerana bila jadi ahli negeri itu, maknanya dia macam sama dengan ahli negeri tadi puasa 29 hari juga. So dia macam tu. Soalnya dia baru puasa 29 hari. Jadi dia kena qada sehari sama dengan ahli negeri tersebut. Baik, terus misal muwafaqah. Misal muwafaqah orang tersebut dengan ahli negeri itu pada berbuka puasa akhir bulan adalah seperti seorang bermusafir daripada Riyadh ke Qairah pada hari 29 Ramadan atau 30 Ramadan. Dan ketika mana dia sampai di Qairah, dia mendapati ahli Qairah telah berhari raya, maka wajib baginya berbuka puasa dan berhari raya bersama dengan mereka, dan wajib baginya qada satu hari puasa jika dia bermusafir pada hari yang ke-29 Ramadan. Ya. Namun jika dia pulang ke Riyadh pada hari yang sama sebelum berbuka, maka tidak wajib baginya menggantikan puasa pada hari tersebut. Ini seperti disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Tamam. Nampak tak? Masalahnya dia pergi ke negeri yang pada akhir bulan. Dia tengok-tengok, dia di Dumyat dan dia dah puasa dah. Di Khairah pada hari 29 Ramadan. Dia pergi pada 29 Ramadan ataupun pada 30 Ramadan. Tamam? Jadi dia pergi ke negeri tersebut. Tengok-tengok negeri tadi dah raya dah. Tamam? Dia dah raya dah. Dia baru 29 Ramadan. Dia pergi negeri tadi, negeri itu dah raya. Maknanya apa dia? Negeri itu dah 29 hari dah. Dah masuk hari yang ke-30 dah. Jadi maksudnya dia kena wajib buka puasa masa tu. Dia buka puasa bersama ahli negeri tersebut. Kalau kata dia masuk negeri tadi dan dia tak keluar sebelum buka puasa. Jadi dia pergi masuk tu, dia nak duduk di negeri tu terus, maka dia kena buka puasa dan masuk sekali dengan ahli negeri tadi, maka dia kena qada satu hari. Kena tak cukup. Boleh? Dan kalau kata dia masuk pada hari yang ke-30 pula, kan? 30, dia hari 30, depa dah raya dah. Dia pun kena qada juga puasa tersebut. Kenapa? Kerana tadi dia dah masuk dalam puasa sebelum tu. Dia dah dalam puasa sebelum dia kena qada balik puasa dia yang telah dia tinggalkan tadi. Qada balik puasa tadi. Faham? Yang tu. Jadi ni salah lah pada ada orang sebahagian yang kita tengok yang pengaruh dengan fahaman yang pelik-pelik ni. Dia pergi duduk di, ada yang lagi seakan duduk di negara kita. Raya ikut Mekah, tu tak tahan. Ikut mana ni, matlak tak sama. Lagi seakan lagi dia kata saya ikut Thailand lah. Thailand puasa raya dah lah ni. Kita ya duk buat lambat, dia kata. Dia raya ikut Thailand. Dia raya ikut Thailand, duduk pada dalam negara ni, duduk di Thailand tu lah. Pergi sana, raya di sana. Lepas tu balik main sini balik. Tak apa. Boleh? Tunggu sampai habis raya sangat awal kan. Pergi sana dulu. Tu balik. Ni duduk kat rumah dia. Duduk makan tengah hari. Ni makan apa ni? Raya macam Thailand. Boy, you know? Ni yang duduk kat mana ni? Pintu suka hati dalam rumah kot. Ada Doraemon. Dia keluar sampai Thailand terus. Ni orang panggil tak arti.
Tak arti hukum hakam. Lepas tu buat pala. Al-Imam Jurdani terus. Al-Imam Al-Jurdani rahimahullah memberikan contoh permusafiran daripada Dumyat ke Qahirah berdasarkan pandangan Al-Imam Syarqawi yang mengatakan bahawa para fuqaha Asy-Syafi'iyah menyebutkan perbezaan matlaq di antara dua tempat jika jarak di antara kedua tempat tersebut 24 farsakh. 24 farsakh, satu farsakh sama dengan 11.13 km. Nah, di sisi Syafi'iyah dan Hanabilah jadi kali tengok lebih kurang dalam 267 sekian kilometer. Tidak syak lagi bahawa jarak di antara Dumyat dan Qahirah melebihi 24 farsakh. Tu sebabnya. Jadi kalau kata kita dengan Johor memang berbeza matlak sebenarnya. Baik, boleh tak jadi berlaku macam masalah dulu ni pernah berlaku? Di Johor pernah raya awal daripada di Kedah. Pernah berlaku. Dan jadi masalah tak kalau macam tu? Tak masalah. Kenapa? Kerana matlak berbeza. Kalau kata ahli falak di Johor tengok macam tu contohnya, dan dia kata kita raya awal. Di Kedah tengok-tengok tak nampak lagi, dia tak raya lagi. Tak perlu nak celah. Orang yang mengaji dia akan tahu, dia kata. Padahal beza matlak. Sebab matlak akan berbeza kalau lebih daripada 24 farsakh. Lebih 24 farsakh aja. Kalau kurang pada 24 farsakh, kata Imam Ba'ashin dalam Bushrul Karim, kata tidak akan berlaku perbezaan matlak. Matlak dia sama. Kalau dalam jarak tersebut. Boleh jadi. Kerana kalau kata orang tu kalau di Perak pula kira daripada Perlis. Daripada Perlis nak pergi ke Perak, matlak dia berbeza. Boleh jadi sampai kalau sampai ke Johor boleh jadi lebih daripada 250 kilo. Lebih dah daripada 260 kilo. Perlis pula dia duduk belah tu, Padang Besar. Daripada Padang Besar nak pergi ke sana lebih dah daripada matlak tu. Tidak? Tapi daripada Kedah nak pergi ke Perak dah satu matlak. Dan kalau kata dia nampak, kita kata tak payah buat pelik pun. Dia nampak. Ikut dia lah. Dah dia ada ilmu tu. Dan kita kata dia pakai hak dia tahu tu lah. Kalau dia nampak anak bulan dulu, lepas tu dia nak beramai dulu dengan tersebut, ya wajib bagi dia untuk dia beramai. Kenapa? Kerana dia nampak. Itu penting bab ni kena tahu. Kalau tahu yang ni, kalau berlaku hilang-hilang ni buka ni pun tak apa dah. Kita ringkasan ni pun tak apa dah. Hak yang saya tulis ni pun tengok balik, baca balik. Hak syarat mula-mula tu. Faham? InsyaAllah tak berkelih. Baik. 1 minit. Dan soalan terusnya. Soalan kelima. Apakah amalan atau doa ketika melihat anak bulan? Telah disebutkan dalam Musnad Ad-Darimi daripada Sayyidina Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jika seseorang melihat anak bulan hendaklah dibaca Allahu Akbar, Allahumma ahilhu alaina bil amni wal iman. Ahilhu alaina. Baca Allahumma ahilhu alaina bil amni wal iman. Lagi? Wassalamati wal islam wat taufiqi lima tuhibbu wa tarda. Rabbana wa rabbukallah. Rabbuna wa rabbukallah. Allahu akbar, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma inni as'aluka khaira hadha ash-shahr wa a'udzu bika min syarril qadri wa syarril mahsyar. Min syarril qadri wa syarril mahsyar. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma inni as'aluka khaira hadha ash-shahri wa a'udzu bika min syarril qadri wa syarril mahsyari. Itu baca dia. Kemudian baca apa? Hilalu khairin wa rushdin. Baca 2 kali. Hilalu khairin wa rushdin. Kemudian sebut pula 3 kali. Amantu billadhi khalaqaka. Amantu billadhi khalaqaka. Amantu billadhi khalaqaka. Kemudian baca alhamdulillahilladzi zahaba bi syahri kadza wa jaa bi syahri kadza. Tak payah sebut kadza tu. Kadza tu tukarlah. Saya sebut kadza tu noh. Kadza tu tukar kepada bulan. Alhamdulillah alladzi zahaba bi syahri Sya'ban wa jaa bi syahri Ramadan. Tu tukar tu. Alhamdulillah alladzi zahaba bi syahri kadza wa jaa bi syahri kadza. Kadza tu dia tak ganti. Tak, kadza tu letak di ni nama ganti kepada nama bulan tentu. Maksud daripada ni, segala puji bagi Allah yang telah zahaba bi syahri kaza, maksudnya yang telah telah pergi daripada bulan yang sekian
dan telah datang bulan yang sekian. Kaza tu sekian-sekian tu lah. Faham? Tak tahu baca tu kan, no? Kena mengaji bahasa Arab. Kemudian setelah membaca doa tersebut, bacalah surah Tabarak. Baca doa ni, baca surah Tabarak. Nanti dengar saja anak bulan. Ni kalaupun kita tidak tengok anak bulan, dengar saja anak bulan dimaklumkan, terus sebut ni doa ni. Baca doa ni. Allahu Akbar, Allahumma ahilhu alaina bil amni wal iman, salamati wal islam, wat taufiqi lima tuhibbu wa tarda. Rabbuna wa rabbuka Allah. Allahu Akbar, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma inni as'aluka khaira hadha asy-syahr wa a'udzu bika min syarril qadar wa syarril mahsyar. Kemudian baca hilalu khairin wa rusydin. Hilalu khairin wa rusydin. Kemudian amantu billadzi khalaqaka, amantu billadzi khalaqaka, amantu billadzi khalaqaka, alhamdulillahilladzi dhahaba bi syahri sya'ban wa jaa'a bi syahri ramadan. Kemudian baca tabarakalladzi bi yadihil mulk. Baca. Itu cara dia. Surah Al-Mulk maksudnya. Surah Tabarak tu surah Al-Mulk. Sunat dilakukan perkara ini jika dia melihat dan mengetahui. Tengok. Walaupun dia tak lihat. Contohnya mohon besar raja-raja bagi tahu saja, terus buat yang ni. Tanda siap-siap malam muka surat 4 atau muka Allah. 38. Tanda siap. Dan nanti baca terus doa ni. Ni sunnah. Dapat pahala. Ni antara sunnah yang mati. Satu-satunya sunnah, salah satu sunnah yang mati. Banyak sunnah yang mati. Orang yang menghidupkan sunnah yang mati ketika tidak dihidupkan, maka pahalanya seperti 100 orang mati syahid. Besar pahala. Jangan tinggal. Ya. Ya. Surah Fatihah gabungkan sekali. Kalau ada sekali. Ya, silakan. Gabungkan sekali. Tentang anak bulan, dia kata, dan mengetahui tentang anak bulan pada awal malamnya, pada awal tu. Ada terlihat, ada hamzah itu. Adalah pada awal malamnya. Namun jika dia melihat bulan setelah malam tersebut, maka tidak disunatkan baginya membaca. Kalau dia tengok, kalau dia melihat bulan setelah malam tersebut, macam mana ni? Namun jika dia melihat bulan setelah malam tersebut, maka tidak ni diketahui ni. Jika seorang melihat anak bulan, tidaklah dia baca. Ini waktu ketika dia lihat anak bulan. Jadi kalau dia tahu selepas tu, maka tak sunat lagi dia baca. Setelah tu. Baik. Terakhir kita baca, kemudian kita berhenti. Terakhir berarti kita akan berhenti, kita akan sambung sekali lagi. InsyaAllah. Sila. Terakhir yang ke soalan yang ke-6. Adakah harus seorang berbuka puasa ketika musafir? Ya, harus bagi seseorang berbuka puasa ketika bermusafir yang diharuskan baginya qasar salat. Itu maksudnya lebih daripada 2 marhalah. Sama ada dibimbangi padanya mudarat ataupun tidak. Sama ada dia bimbang mudarat ke tidak mudarat. Naik kapal terbang. Naik kapal terbang rehat je. Dia nak buka puasa juga. Boleh tak? Kalau jarak dia lebih daripada 2 marhalah, boleh, tak ada masalah. Syarat dia mesti musafir tadi, musafir yang diharuskan baginya qasar salat, iaitu lebih daripada 81 km. Lebih daripada 81 km. Maksudnya kalau kata daripada Pedu nak main ke Sungai Tani pun boleh. Kalau nak buka puasa. Setiap hari main Sungai Tani. Keluar pula sebelum subuh. Syarat dia tu lah. Tu. Syarat dia mesti keluar sebelum subuh. Dia tak sebut dalam ni, syarat dia mesti keluar sebelum subuh. Tak boleh. Itu ada sebelakang. Belakang bukan kita sebut ni. Adakah terdapat syarat bagi? Jadi dia kata apa? Kalau sama ada mudarat ataupun tidak. Tapi afdal baginya berpuasa jika dia tidak bimbang mudarat. Jadi afdal puasalah kalau dia tak ada mudarat apa, dia puasa. Namun jika dibimbangi kemudaratan dengan puasa tersebut, maka berbuka lebih afdal baginya, bahkan makruh baginya berpuasa ketika itu. Untuk orang yang ada penyakit kencing manis yang terlalu hyper, boleh jadi masalah bahaya kepada dia dengan kesihatan, masa tu wajib pula untuk dia buka puasa, kerana nanti akan jadi mudarat kepada dia waktu tu. Faham? Kalau kata kita nak sempurnakan perbahasan tu, tengok muka surat yang seterusnya, soalan ke-7. Adakah terdapat syarat bagi mengharuskan seorang berbuka puasa ketika musafir? Ya. Di antara syarat-syaratnya apa dia? Permusafiran tersebut mestilah musafir yang dibenarkan qasar. 1.
iaitu lebih pada 81 kilo. Yang kedua, hendaklah diniatkan mengambil rukhsah daripada syarak. Jadi disebutkan dalam Busyral Karim, wajib berniat mengambil rukhsah. Wajib niat, saya buka puasa ni kerana mengambil rukhsah. Ketika buka bagi orang yang bermusafir dan bagi yang sakit yang diharapkan padanya kesembuhan. Jadi dia buka puasa tu dengan harapan apa? Dengan niat mengambil rukhsah, mengambil keringanan syarak. Kemudian apa dia? Hendaklah yang ketiga, permusafiran itu berlaku lebih dahulu daripada berpuasa. Maksudnya mesti dulu daripada puasa, iaitu dengan makna seperti bermusafir sebelum fajar. Jadi dia tak boleh musafir dalam keadaan dia dah puasa dah, kemudian dia musafir. Maksudnya dah puasa, maksudnya selepas fajar. Selepas fajar dah puasa dah, dan kemudian dia nak buka puasa, itu tak boleh. Dia mesti musafir sebelum dia masuk dalam puasa. Itu barulah boleh untuk dia buka puasa. Faham? Yang tu baru 3 syarat tu kena ingat betul-betul. Boleh? Jadi di sini kenapa Syekh tak sebut? Kenapa? Ni tengok kenapa dia tak sebut syarat ketiga? Hendaklah dia musafir sebelum subuh saja. Tapi dia sebut sini, hendaklah permusafiran itu berlaku lebih dahulu daripada berpuasa. Contoh seperti dia bermusafir sebelum fajar. Itu seperti ya, contoh. Bukan mesti syarat dia musafir sebelum fajar baru boleh buka puasa. Tapi disebut apa dia? Syarat dia yang ketiga, musafir tadi berlaku lebih dulu daripada puasa. Jadi maknanya, kalau orang tadi dia tak puasa daripada awal lagi tak masalah apa dia makan untuk musafir tu. Seperti orang yang haid contohnya. Orang yang haid contohnya dia dalam musafir dan dia memang tak puasa dah. Sebelum dia musafir lagi dah memang tak puasa dah. Maka boleh tak dia makan dalam permusafiran tadi? Boleh, tidak ada masalah. Ataupun lagi apa dia? Satu lagi. Contoh lagi orang yang yang dibenarkan berlaku lebih dahulu daripada berpuasa. Contoh yang kita sedia maklum yang ni lah, sebelum fajar. Tapi yang lain saya tidak tasawur lagi. Masalah. Faham? Baik. InsyaAllah kita akan temu pada pukul 3 petang nanti. 3 atau 3.30 petang lah insyaAllah. Dan tempoh tersebut kita akan bertemu kembali dan kemudian kita akan sambung perbahasan ni insyaAllah ta'ala. Dan moga kita dapat khatam pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min saqatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Balik, rujuk balik, baca balik selalu. InsyaAllah kita akan dapat faedah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.